Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah. Hadis-hadis ini sebelum ini telah dibaca. Tak perlu baca lagi kecuali yang kita belum baca lah. InsyaAllah akan baca. Jadi setakat ni iaitu hadis Yahya bin Ma'in di bawah tajuk Babun fi rukubil bahri fil ghazwi. Hadis yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis yang keempat, ini yang keempat. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أختي أم سليم الرميصاء قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي قال لا وساق هذا الخبر يزيد وينقص. Situlah daripada situ Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Atha bin Yasar daripada saudara perempuan Ummi Sulaim iaitu Ar-Rumaisa. Katanya Nabi SAW tidur lalu terjaga. Ketika itu dia sedang membasuh kepalanya, yakni rambutnya. Fastaiqadha wa kanat taghsilu ra'saha. Itu adalah kata-kata Atha bin Yasar, perawi di bawah ukhti Ummi Sulaim. Nabi SAW terjaga dalam keadaan ketawa. Maka kata ukhti Ummi Sulaim itu, wahai Rasulullah, adakah engkau ketawa kerana kepalaku? Kata Nabi SAW, tidak. Lalu perawi mengemukakan hadis ini dengan ada lebih kurangnya. Dengan ada lebih kurangnya. Jadi di sana sini ada lebih, ada kurang sedikit daripada riwayat yang tersebut sebelum ini. Jadi perawi yang mengemukakan hadis ini dengan berlebih kurang itu ialah Yahya bin Ma'in ataupun Atha bin Yasar. Itu maksud dia mengemukakan hadis. Dia tu sama ada Yahya bin Ma'in ataupun Atha bin Yasar. Jadi hadis ini juga serupa dengan hadis dua hadis sebelum ini, iaitu cerita tentang Ummu Haram yang ada sekali dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW mimpi, tidur dan mimpi. Itulah hadisnya. Ini pun hadis itu juga, cuma dia tidak sebut nama Ummu Haram tu, tak sebut. Yang disebutnya iaitu saudara perempuan Ummu Sulaim sahaja. Nama dianya Ummu Haram lah. Dan Ar-Rumaisa itu adalah gelaran kepada ukhtu Ummu Sulaim, gelarannya. Jadi dalam cerita ni ada beza sikit dengan riwayat sebelum pada ni, iaitu dia duduk mengusap-ngusap kepala Nabi SAW. Dan kalau dalam riwayat sebelum daripada ni Nabi SAW tidur di rumah dia, begitu. Jadi hak ni pula cerita dia duduk basuh rambut dia. Jadi
Boleh jadilah kiranya cerita yang sama, benda tulah je, bukan cerita pasal orang lain, cerita pasal Ummu Haram tu juga. Cumanya dalam riwayat sebelum pada ni nampak dia duduk usap rambut Nabi. Mana kira mesra sangatlah dia tu dengan Nabi SAW. Dalam riwayat ni pula dia duduk basuh kepala dia, yang duduk basuh rambut dia. Jadi kira-kiranya pada masa Nabi SAW pergi ke rumah dia tu, ada beberapa perkara lah yang berlaku. Ada beberapa perkara yang berlaku. Antaranya dia basuh rambut dia. Jadi kalau kita kata, cuba kita bayangkan basuh rambut ni kalau dengan sabun. Misalnya kita kata basuh dengan sabun, jadi nampak berebang rambut kan, dengan sabun tu. Contohnya sampai dulu walaupun tak ada sabun Cipolleon ni, dia ada juga cara dia. Rambut tu dia geseng lah kita kata. Jadi adakah kau, bila Nabi bangun tu, Nabi suka tu, dia tanya, suka buat tengok kepala aku kah? Nabi kata tidak. Gitu ceritanya. Suka tu buat time mimpi tadilah. Seperti yang tersebut dalam riwayat sebelum pada ni, gapo dia Nabi SAW mimpinya, dia mimpi nampak satu golongan daripada umat dia yang meredah laut. Hebatnya macam raja-raja di atas singgah-sananya. Itulah hak Nabi SAW mimpi. Bila begitu, dia kata, mintalah doa kepada Allah, wahai Rasulullah, supaya dimasukkan saya dalam golongan itu. Nabi SAW kata, memang kau masuk dalam golongan itu. Lepas tu tidur pula. Jadi kira-kiranya cerita tu lama lah juga di rumah dia tu. Dan sebelum pada ni kita sudah jelaskan bapa yang dia tu rapat sangat dengan Nabi SAW, mesra sangat. Hak pendapat yang terbaik lah kita kata untuk dipilihnya ialah dia tu mahram dengan Nabi SAW juga. Mahram, yang ni orang yang haram nikah dengan Nabi SAW. Kok mana hubungan dia? Sebelum pada ni kita sudah sebut dah hubungan dia tu, iaitu dari segi hubungan penyusuan ataupun susu lah, sama ada mak saudara susu atau tok saudara susu, gitulah. Itulah hubungannya. Jadi tidak salah lah kalau dia begitu mesra pegang rambut Nabi SAW. Kalau kita kata pegang rambut Nabi, duduk usap-usap rambut ni kak, kira-kiranya dekat sangat lah tu. Kalau kita kata batal pun duduk dekat dia lah. Kalau kita kata tidak letak kepala atas paha pun, letak atas batal, dekat sangat dengan dia. Dan duduk jamah ni lelaki, perempuan jamah lelaki ni tak boleh kalau tidak mahram. Jadi ada setengah ulama terkata ini khusus untuk Nabi, tak ada mahram-mahram pun dia. Tapi waktu kurang sedap sikit, boleh mengelirukan orang. Sebenarnya lebih baik kita kata dia ni mahram Nabi SAW. Seperti banyak pendapat ulama dalam syarah ni pun kita boleh lihat, boleh tengok apa hubungannya dia tu dengan Nabi SAW. Biarlah sekali lagi kita sebutlah, baca takut tak ingat baru ni, iaitu ni kalau dalam kitab ni muka surat 395, bapa Nabi SAW siapa begitu rapat dengan dia dan dia duduk usap-usap rambut Nabi SAW, dia sebut li'annaha kanat minhu dzat mahramin min qibali khalatihi. Sebab Nabi SAW tu ada hubungan mahramiyah, mahram lah dengan dia tu, dari arah atau sebelah mak saudara. Mak saudara Nabi SAW, alik mak lah, bukan alik ayah, alik mak, itu khalat. Kerana mak kepada Abdul Muttalib, yang didatuk Nabi SAW itu adalah dari kalangan Bani Najjar. Bani Najjar ni satu puak kumpulan Ansar di Madinah lah. Melalui saluran Yunus bin Abdul A'la pula dia kata, Ibnu Wahab kata Ummu Haram ihda khalatin Nabi SAW min ar-rada'ah.
Jadi Ummu Haram ni termasuk salah seorang mak saudara susuan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW tidur di rumah dia, wa yanalu fi hijriha. Lepas tu Nabi SAW tidur di atas riba dia, dan mengusap-ngusap rambut dia. Sebab tu boleh tu. Kata Ibnu Abdul Bar, ke mana-mana pun kalau mengikut pendapat yang pertama tadi ataupun yang kemudian ni, Nabi SAW itu adalah mahram kepadanya. Ibnul Qasim Al-Jauhari, Dawudi, Muhallab dan lain-lain lagi memang pegang kemah lagu tu lah. Memang lagu tu lah yang lebih baiknya tidak menimbulkan apa ni orang kata kekeliruan, ataupun fitnah. Jadi geger pula, sibuk pula sabit ni. Selain daripada tu, ada juga orang katakan dia ni mak saudara balik ayah dia, ataupun datuk dia Abdul Muttalib. Mana tu saudara. Kata Ibnul Jauzi, saya sami'tu ba'd al-huffaz yaqul Ummu Sulaim ukhtu Aminah binti Wahab. Ummu Sulaim tu adalah adik-beradik kepada Aminah binti Wahab, iaitu mak Rasulullah SAW. Adik-beradik ke mana? Adik-beradik susuan dia. Jadi dari sudut tu mak saudara lah, mak saudara susuan. Itulah antaranya. Lepas tu dia sebut ada orang yang berpendapat ini tidak mahram ke apa, tapi khusus untuk Nabi SAW. Ada juga sebut, tapi hak moleknya kita kata sebab tadilah. Walaupun ada ulama yang agama sungguh dia menyabitkan bahawa Nabi SAW ni bukan mahram pun dengan Ummu Haram itu, tetapi yang lebih baiknya kita pakai hak tadilah. Jadi itu sebabnya mesra sangat Ummu Haram tu dengan Nabi SAW. Cumanya kita kata kalau mak saudara, lagu mana jauh tikah umur tu dengan Nabi SAW, beza umur. Dia tidak pelik, sebab orang perempuan ni biasanya dia lebih muda daripada orang lelaki. Dari segi hubungan dia, jadi nikah pun awal daripada tok nenek lagi. Siapa kau kemudian ni kadang-kadang hak peringkat mak saudara tu macam anak saudara dari segi umur dia, tapi pangkat dia tu mak saudara. Itu dalam masyarakat kita dulu-dulu pun banyak juga lagu tu. Tok saudara tapi macam cucu. Dari segi pangkat dia tu lah, dari segi pangkat. Jadi itulah hadisnya, hadis yang sama. Cuma di sini ada benda yang dia buat terhadap rambut dia tu. Sama ada kita kata basuh dengan sabun kau apa, jadi nampak rambut tu mungkin kalau orang tengok jadi geli hati, gitu. Jadi sehingga dia kata Nabi suka tu buat tengok kepala dia. Kepala tu maksudnya rambut lah, bukan kepala dia saja. Ni orang panggil apa ni, itlaqul mahal wa iradatil hali. Itlaqul mahal wa iradatil hali termasuk di dalam majaz mursal. Sebut tempat tapi maksudnya bukan tempat tu, tapi sesuatu yang berada di tempat tu. Sesuatu yang berada di tempat tu. Itu orang panggil, mana dia basuh kepala dia, basuh kepala, basuh rambut di kepala tu. Adakah engkau ketawa kerana kepala aku? Kepala aku tu bukan kepala dia botok kau apa dak botok apa kata ni. Jadi ada sesuatu lah yang mungkin melucukan ataupun menggelikan hati kalau orang tengok. Misalnya sabun kau penuh kepala tu, memutih atas kepala misalnya. Jadi itu raksi, kepala saya. Sebutkan kepala maksudnya rambut yang berada di kepala tu. Itu orang panggil termasuk dalam kaedah majaz mursal, itlaqul mahal wa iradatil hali. Dan benda macam ni banyak, bahasa kita pun ada guna juga, cuma tak tahu masuk ke bawah kaedah mana. Tapi dari segi penggunaan tu banyak sangat dalam bahasa kita pun. Misalnya selalu orang kata ayah lagu mana lah ni, segar kau? Kita kata dia ada jantung lah ni. Ayah tu ada jantung lah ni, ada jantung. Apa ya? Mula tak ada jantung kah? Tak ada jantung nak hidup lagu mana?
Jadi disebut jantung, tapi bukan maksudnya jantung tu. Yang ni sesuatu yang ada di jantung itu. Gapo dia? Penyakit lah. Ada penyakit jantung maksudnya. Tapi bahasa ringkas kecek ni dia kata ada jantung. Dia ada jantung lah ni. Jadi macam dululah tak ada jantung. Bukan gitu. Ini bahasa. Orang kita pun guna-guna sama ni, tapi tak tahu nak masuk di bawah kaedah mana. Kalau bahasa Arab ni dia ada kaedah dia, duduk bawah tadilah. Adakah engkau ketawa kerana kepala saya? Nabi SAW jawab tidak. Kalau perawi mengemukakan hadis yang sama, cuma adalah lebih kurang lafaz dia tu. Ada lebih kurang. Macam di sini dia sebut basuh kepala, hak tadi tak ada sebut pun basuh kepala. Hak tadi ada sebut diusap-usap rambut Nabi, sini tak ada sebut. Itu maksud lebih kurang tu. Tapi nak ceritanya benda yang sama, hadis yang sama. Cuma ada lebih kurang. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummi Haram daripada Nabi SAW. Orang yang sama juga. Kata Nabi, al-ma'idu fil bahr alladhi yusibuhu al-qay'u lahu ajru syahid wal ghariq lahu ajru syahidain. Orang yang mabuk di lautan, atau orang yang mabuk laut lah kita kata, orang yang mabuk laut, yang muntah kerananya, dia mendapat pahala seorang yang mati syahid. Dan orang yang lemas di lautan, lahu ajru syahidain, dia mendapat pahala dua orang yang mati syahid. Ini semua kelebihan. Kelebihan apa dia? Kelebihan berjihad lah. Jadi pergi ke laut di sini, cerita Ummu Haram ni memanglah dia tu termasuk, seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni, pergi ke Cyprus. Antara sahabat-sahabat yang pergi ke Cyprus, dan Cyprus tu jatuh ke tangan Islam, dia pergi lah. Dia pergi tu ke laut lah, tentera laut pergi. Jadi kira-kiranya dia dengar Nabi SAW cerita pasal orang ke laut ni, ada banyak jugalah maklumat dia. Antaranya hak ni. Sebabnya kalau orang tu pergi ke laut, zaman lain ni pun lagu tu lagi. Zaman itu dengan perahu gitu je, kapal layar orang kata. Bergolek kuat benar lah. Jadi boleh mabuk orang tu. Nak apa yang mabuk tu pergi ke laut tu, naik kapal tu, nak pergi perang. Itu hak asalnya. Walaupun kata tidak mati di medan perang, tidak mati ketika perang, kena tetok kau, kena tikar kepada orang kafir kau, tidak begitu. Zahirnya tidak syahid lah. Tak ada sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ kau, ataupun selepas perang tak mati, balik naik perahu juga, naik kapal juga, jadi tak mati syahid. Syahid juga Nabi Raya, syahid juga. Jadi dia ni kebetulan kena ke dia ni, perawi kita ni Ummu Haram, iaitu adik-beradik kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu mak kepada Anas bin Malik. Ni mak saudara Anas lah. Jadi kena ke dia sendiri hak Nabi SAW sebut ni, iaitu dia mati ketika bukan ketika perang. Lepas pada selesai perang, nak balik. Bila dalam nak balik tu, nak naik baral, sebelum pada ni nak naik baral tu, di situ dia jatuh. Dia jatuh lalu patah tekuk. Itulah cerita ni. Jadi bukan ketika perang tu. Jadi ketika tidak perang tu, jadi tak mati syahid lah, tak boleh pahala syahid lah. Tak. Nabi SAW sudah rakyat dah boleh pahala orang mati syahid. Sebab apa maksudnya? Pergi nak perang juga. Orang yang lemah, kalau lemah, mati lemah, perahu tu atau kapal tu terbalik, tergelam, macam-macam lah cerita zaman itu. Zaman lain ni pun begitu juga. Tepuh, terumbu kau kita kata, terbalik, ataupun ribut taufan yang kuat kau,
melanda kapal tu, jadi terbalik. Ombak besar, boleh jadi terbalik. Bila terbalik, mati. Macam mana? Dapat pahala 2 orang yang mati syahid. Dapat pahala 2 orang yang mati syahid. Itu asalnya hadis ni. Ia memberi pengajaran bahawa dalam perang ni jalan yang susah, yang mencabar, kita kata. Kalau kita ikut kod tu, terpaksa ikut kod tu untuk mencapai maksud kita, dan kita mati ataupun kita mendapat malapetaka kerananya, boleh pahala. Boleh pahala tu besar lagi daripada jalan yang biasa. Kalau jalan biasa, kita kata jadi tentera darat lah, perang kod darat ni, hak tu tak ada timbul masalah lemah ke, masalah gapo tak ada timbul. Masalah nak mabuk ke, tak ada. Nak mabuk-mabuk ni kalau kod darat, kalau kod laut, kalau kod darat tak ada. Jadi cabaran dia tu tidak sehebat mana. Walaupun dari segi bila masuk dalam medan perang tu boleh mati sepatutnya. Kena tikar, kena zaman dulu lah, kena panah, kena lembing, kena tetak dengan pedang, serupa je. Orang hak pergi ke laut, ke mana pun serupa je bila sampai ke medan perang tu. Tapi sebelum tu dan selepas tu, jalan yang dia lalui itu agak sukar. Bila sukar, mana pahala pun lebih besar daripada hak lain. Itu maksud di sini. Zaman itu tak ada tentera udara ke apa, kod udara ni tak ada. Jadi kalau sekarang ni kita tengok menggunakan kapal udara ataupun ikut angkasa lah. Perang kod tu, memanglah kita kata tak pergi ke medan perang pun, pakai lepas peluru, peluru berpandu. Zaman sekarang ni, jadi pada kapal terbang kau nak bawa kapal terbang tu pun bukan main, susah dah. Kena belajar, bukan main, tinggi. Tidak kata orang boleh bawa kereta, boleh bawa kapal terbang lalu, tak boleh, kena belajar suku pula dah. Pak kalau nak belajar tu learning, belanjanya sebanyak mana kalau tempat kita, pasal apa dia aja, butir mata mananya boleh belajar je kita. Pasalnya nak kelulusan tinggi, lepas tu kena bayar, gitu susah, gitu gini. Tapi kalau di negara-negara maju, bawa kapal terbang ni tak ada pelik, sebab bawa kereta dan buka piti banyak. Kapal terbang nak tabur baja, nak apa nama ni, sirai tanaman dia pun, buka kebun-kebun dia, ladang dia tu bukan kecil-kecil main, bukan seekar dua, dia luah. Jadi dengan kapal terbang bawa sendiri kapal tu, biasa hak tu. Tempat kita ni tidak biasa lagi. Tapi kalau dah kaya misalnya, Tuhan beri rezeki kaya, senang, boleh jadi, boleh gitu satu hari nanti. Tidak pelik benda tu. Jadi kok mana-mana pun nak dapat kepandaian memandu kapal terbang tu, dia lebih lagi susah, lebih mencabar. Dan kalau jatuh, kalau kita kata lemah di lautan ni, terbalik kapal, tak mesti lagi hancur. Boleh jadi gantung di kayu ke di papan, gapo-gapo ke selamat lagi. Kalau tak mari ikan jerung tak, kita kata. Tapi cabaran tu besar juga. Tapi kalau mari ikan jerung gapo, habislah juga. Tapi nak kiranya ada banyak lagi peluang tu untuk selamat. Tapi kalau kapal terbang ni kak, jatuh hancur lebur. Tak tahu nak kutip mana. Gitulah kira-kiranya. Jadi lagi dahsyat. Nak bawa gapo gitu gini. Lepas tu cabarannya macam-macam lah. Lepas peluru tak pergi. Dah kat orang. Orang pun pakai peluru pandu juga, tembak kita datang hancur lebur. Jadi kan itu mencabar. Jadi hak mana lebih mencabar? Hak mana lebih susah? Lebih banyak belanja, lebih mengganggu seseorang itu sebelum dia sampai kepada matlamat dia. Hak tu lebih banyak pahala. Hak tu nak ayatnya. Walaupun tak ada kapal terbang tu, zaman Nabi SAW tak ada hadisnya, adanya sekat kapal gitu ya, ikut laut. Jadi masuk tentera udara tak ada. Jadi lagu mana? Jawabnya sudah ada. Dia kan beza dia antara laut dengan darat. Jadi hak laut buat apa lebih pahala dia? Sebab susah, lebih banyak susah.
Jadi kalau hak lain dalam bentuk tentera udara lah kita kata, hak lebih payah lagi, hak tu lebih lagi. Begitulah cara kita fahamnya, hadisnya begitulah. Itu di satu pihak. Di satu pihak yang lain, kalau kita perhatikan ulama-ulama bincang lagi. Dia kata hak ni untuk orang pergi perang saja kah? Boleh pahala lagu ni? Ke orang hak lain-lain pun boleh juga pahala ni. Sebabnya dia sebut di sini bukan hak nak pergi perang. Cuma orang yang mabuk laut dan sampai muntah-muntah, dia dapat pahala orang mati syahid. Dan orang yang lemah dapat pahala 2 orang mati syahid. Dia tak ada sebut kerana nak pergi perang ke kerana apa. Jadi daripada situ ulama buat kesimpulan sendiri berdasarkan kajian masing-masing. Dia kata hak sini kalau maksud nak pergi ibadat, nak pergi ibadat, misal nak pergi buat haji, kalau berlaku dia kata termasuk itu juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada sebut kepada orang-orang perempuan yang nak pergi berjihad tu, dia tak pergi. Nabi SAW kata jihadukunna al-hajju, jihad kamu ialah haji. Yang ni pergi haji itu jihad dah. Jadi bila jihad, hak berjihad orang mati kerana berjihad tu kan mati syahid. Jadi begitu juga kalau orang nak pergi haji. Kira-kira Nabi sebut jihad, kira-kiranya dapat pahala orang mati syahid jugalah. Ni dalam hadis ni maksud dia gitu. Asalkan tidak maksud pergi maksiat, tapi maksud nak ibadat. Kalau hak kemuncaknya pergi nak perang tu memanglah hak tu jelas benar lah, hak tu nak sabarlah kalau mati syahid pun. Dia memang pergi nak perang pun. Ni kalau tidak nak pergi perang zahirnya. Tetapi benda tu Nabi ada sebut juga sebagai jihad. Maka termasuk juga ni. Begitu juga orang nak pergi menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama ke atau tidak agama ke, tapi ada kepentingan untuk umat Islam, ada faedahnya untuk umat Islam. Sama juga. Sebab dia gitu dengan niat lagu tu, nak belajar agama, nak balik ataupun tidak balik pergi mana-mana, nak jaga agama lah. Itu niatnya. Nak berlawan dengan hak tak betul, dengan orang kafir, nak menghilangkan kekeliruan dalam masyarakat, dengan niat lagu tu, sama lah juga. Sebab pada hakikatnya jihad juga tu, pada hakikatnya jihad juga. Jadi dapat pahala. Cumanya yang kata syahid ni, syahid ke mana? Syahidul ma'rakah ke atau tidak? Itu je bezanya. Sebab dalam hadis yang lain banyak lagi Nabi sebut orang yang mati kerana sakit perut pun syahid, orang yang mati lemah pun syahid, orang yang mati terbakar pun syahid, orang yang mati ditimpa runtuhan bangunan pun syahid, Nabi sebut. Jadi daripada situ ulama bahagi pula syahid ni kepada 2. Syahid dunia, syahid akhirat. Jadi hak ni maksud ni orang mabuk gapo mutah, dia mati bukan betul-betul dalam medan perang, tapi maksudnya nak pergi perang atau balik daripada perang, tempat perang, ataupun hak lain-lain lagi, hak maksud ibadat. Hak tu syahid, tapi syahid akhirat orang panggil. Syahid akhirat. Mana bila dia mati kena mandi, kena kapan, kena gapo lah, supaya ramai-ramai lah. Syahid akhirat, maknanya di akhirat besok pahala dia tu dapat pahala jenis orang mati syahid. Dari segi hukum dunianya tidak dilayan dia, tidak diurus dia seperti orang mati syahid. Hak seroti, hak seroti ni syahid ni makna tengah perang tu, ataupun di medan perang lah. Tidak betul-betul tengah pun. Hak tu syahid dunia orang panggil. Syahid dunia dalam istilahnya. Bukan syahid dunia ni tak molek dah. Syahid dunia ni makna hukum orang mati syahid tu kena kepada dia, kita kena buat gitulah terhadap dia kalau dia mati. Adapun syahid akhirat ni dia serupa dengan orang lain mati tu. Gitu. Jadi hal ni maksudnya syahid akhirat. Jadi syahid tu ada 2 makna. Syahid dunia, syahid akhirat. Jadi hak syahid, hak betul-betul
istimewa benarnya syahid dunia. Syahid ketika perang dengan orang kafir, mati kerana perang dengan orang kafir. Hak tu, hak syahid, hak semati, hak dalam Quran, hak dalam hadis-hadis sebut pahala dia besar sangat, tinggi sangat, istimewa sangat tu, hak syahid perang. Adapun syahid-syahid ni, hak lain-lain ni, syahid juga memang ada keistimewaan dia juga, tapi tidaklah setara tu. Tidaklah setara tu. Cuma dia dapat pahala orang yang jenis pahala orang yang mati syahid. Sebab apa? Sebab apa gitu? Sebab kira-kiranya mati ni tidak diduga. Mati tidak diduga. Orang mati syahid pun hak sengerti tu pun lagu tu juga kan. Kalau tak kira kalau dia tak pergi perang, muda lagi, ramai orang lain yang muda lagi, pak tua boleh hidup. Jadi dia ni mati ni pergi perang. Itu mana luar biasa lah. Kalau tak pergi perang boleh jadi dia hidup lama lagi. Itu hak syahid dunia, hak sebenar. Lepas tu orang hak mati lemah ke apa ni, kalau tidak sabit lemah, dia boleh jadi hidup lama lagi. Dia jenis tu juga. Jenis tu juga. Orang hak kena taung wabak ke apa ni, kalau tidak sabit kena hak tu, boleh jadi umur dia panjang lagi. Gitu. Orang hak tidak ditimpa di bangunan yang runtuh, hak tu pun lagu tu juga. Yang ditimpa tu, kalaulah dia tu kita kata tidak runtuh bangunan tu, boleh hidup lama lagi, muda-muda lagi. Tapi tiba-tiba mengejut, tak disangka. Dari sudut tu ada persamaan dengan orang mati syahid dalam perang, syahid dunia. Ada persamaan dari sudut itu. Sebab itu dikatakan diberikan pahala orang mati syahid. Jenis tu jangan kita ingat sama, betul-betul sama nilai dia. Tak boleh anggap gitu. Sebab kita kata gini lah, selalu anda buat contoh, kalau boleh sebab hadiah lah, hadiah apa dia, macam-macam hadiah ni kan. Hadiah dalam bentuk kereta, ada hadiah dalam bentuk PT, hadiah dalam bentuk makanan, macam-macam kan. Kalau dalam bentuk kereta, apa kereta ni sama ke nilai dia, rega dia? Tak sama kan. Kalau kereta hak mahal tu, lain. Kereta hak murah, kereta juga, tapi lain. Gitu. Tapi jenis tu sama juga dengan PT. Duit, kita kata duit. Hak ni boleh PT juga, hak ni boleh PT juga, tapi hak ni boleh sebanyak mana? 1 juta. Hak ni boleh 10 riyal, PT juga. Jenis PT. Itu maksud di sini. Ke mana-mana pun dia dapat merasa jenis tu lah. Orang lain tak boleh, jenis tu pun tak boleh. Sebab kita kata lah ni dekat-dekat musim Riyal lah kita kata. Wah, Riyal ni banyak pesta. Wah, Riyal. Kalau tak masuk musim Riyal lagi ni, ada dah setengah-setengah tu Riyal. Dia bakar. Tak sedap mana dia bakar tu. Nak banding dengan hak Riyal, hak kampung, ataupun dia terpilih, tak sedap mana. Tapi kok mana-mana pun tak sedap ke tak sedap pun, dia jenis tu juga. Kita boleh ambil rasa juga. Akan nak rasa Riyal tu boleh bayar lah. Jenis-jenis lagu tu lah. Tapi nak kata istimewa sangat, tidak. Gitulah sebagai perbandingan. Lepas tu Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 3 macam orang dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dijamin oleh Allah azza wa jalla. Dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Yang pertama, seorang yang keluar untuk berperang fi sabilillah azza wa jalla. Dia dijamin oleh Allah sehingga Allah mengambil nyawanya lalu terus memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikannya jadi ke rumahnya, ke tempat tinggalnya bersama-sama dengan apa yang diperolehinya berupa pahala dan ghanimah, harta rampasan perang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid, ia juga dijamin oleh Allah, sama ada Allah katakanlah mematikannya, dia masuk syurga terus juga, ataupun Allah SWT mengembalikannya bersama-sama dengan
pahala dan ghanimah yang diperolehinya, keuntungan yang diperolehinya. Dan yang ketiga ialah seorang yang masuk ke rumahnya dengan salam, dengan selamat sejahtera, fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dia dijamin oleh Allah azza wa jalla. Itu hadisnya. Jadi dalam hadis ni sebut hak nak sebenarnya, hak kena mengena dengan tajuk ni ialah hak yang pertama, orang hak yang pertama, jenis yang pertama, iaitu orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, kerana Allah, bukan perang tu untuk benda lain. Tak. Sebab perang ni pun macam-macam juga. Jadi ada untuk menakluk negeri orang, nak ambil harta kekayaan negeri tu, supaya penjajah dulu, pergi takluk, pergi kuasai negeri orang. Bila boleh negeri tu, dia dapatlah hasil bumi negeri tu, dapatlah kekayaan. Negeri asal dia nya kecil, tak ada sebesar mana, tetapi negeri di bawah taklukan dia, negeri di bawah jajahan dia, sampai ke peringkat benua-benua. Jadi bayangkanlah berapa banyak hasil dia dapat untuk dunia. Itu untuk dunia. Ada juga perang untuk menegakkan bangsa dia, nak peluah kuasa bangsa dia. Tak cara bangsa dia tu lagu mana, nak hidup lagu mana, tak cara, asalkan bangsa dia, untuk bangsa dia. Ada juga. Jadi perang itu macam-macam. Tak boleh dia kena fi sabilillah. Sebab tu dia sebut fi sabilillah, perang di jalan Allah, kerana Allah. Mana kerana agama, kerana agama, tak ada kepentingan lain. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas. Lepas tu kalau perang kerana agama pun dia kena ada ikhlas pula. Kalau perang kerana agama dah tapi tak ada ikhlas, tak boleh juga. Boleh hak dunia jelah. Boleh hak dunia saja. Kalau boleh pun. Kalau tak boleh, boleh mati jelah. Boleh sakit. Gitu. Jadi sebab tu kena ikhlas, hak tu hak naknya. Jadi tiga macam orang, dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dijamin oleh Allah azza wa jalla. Perkataan dhaminun, dijamin oleh Allah, ini dari sudut ilmu sarah, bahasa Arab orang panggil isim fa'il. Isim fa'il, mana isim fa'il ni makna dia yang melakukan. Dhamin seseorang yang menjamin, gitu. Padahal dia bukan yang menjamin, dia dijamin. Allah jamin dia. Kira-kiranya sepatutnya diguna di sini isim maf'ul, sebab dijamin. Fahuwa madhmunun, gitu. Fahuwa madhmunun, dia dijamin. Tetapi mengikut kaedah bahasa Arab, jadi bila Nabi kecek ni, dia tak lari bahasa Arab. Walaupun tak biasa, kita kata dari sudut ilmu ni mungkin salah dari sudut ilmu nahwu. Sebab untuk yang kena buat digunakan yang membuat. Macam mana? Tapi dari sudut ilmu balaghah tidak, masih boleh lagi. Bahkan itu molek cara guna lagu tu. Bahkan dalam Quran pun ada guna. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 'Ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan radiyah. Kalau asal makna dia, mengikut makna dia, yang meredakan, bukan yang meredakan, yang menyukakan. Bukan kehidupan itu menyukakan, kehidupan itu yang disenangi, yang disukai. Mana kita puas hati dapat hidup lagu tu. Itu radiyah. Jadi radiyah di situ isim fa'il dipakai dengan makna isim maf'ul. Jadi radiyah dengan makna mardiyah, bukan radiyah dengan makna mardiyah, dengan makna radiyah sungguh. Isim fa'il tapi bukan dengan makna isim fa'il. Isim fa'il dipakai dengan makna isim maf'ul. Banyak dalam bahasa Arab lagu tu. Ini termasuk dalam majaz. Termasuk dalam majaz bahasa Arab. Tak apalah hal tu satu perkara. Isim fa'il dipakai dengan makna isim maf'ul, dhamin dengan makna isim madhmun. Tak apalah hal tu. Dari sudut lain, kalau kita perhati, hak dalam bahasa kita Melayu tu jamin tu sini namanya. Inilah punca dia.
Cuma dia tidak mari secara langsung, dia liung jauh. Kalau kepada orang yang kaji bahasa, dia boleh tengok. Dia liung mari jauh. Sebab satu-satu benda lah. Dia tidak, ada kalanya mari terus. Ada kalanya tidak terus. Kena kot lari dulu. Baru mari. Macam itulah. Juga bahasa ni pun macam tu juga. Sebab jamin bahasa Melayu itu sebenarnya daripada ni, dhamin. Tapi dia tidak mari secara langsung. Dia melari melalui bahasa Farsi. Bahasa Urdu. Situ. Dia pergi situ dulu. Sebab bahasa Farsi, bahasa Urdu, bahasa Turki, ni 3 bahasa ni, kalau dhat dia tidak sebut dhat, dia sebut za. Misalnya dhamin jadi zamin, Ramadan jadi Ramazan, Ramzan. Gitu cara sebut dia. Ramzan, Ramadan padahalnya. Dia jadi zai. Zamin, zamin, zamin. Itu dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Turki dia jadi gitu. Dhat dia jadi zai. Lepas tu daripada bahasa tu dia pindah kepada bahasa Sanskrit. Dia pindah kepada bahasa Hindi. Dalam bahasa Sanskrit atau Hindi ni, dia zai dia tukar kepada jim. Jadi kalau zamin jadi jamin. Jadi jamin. Daripada bahasa itulah mari ke bahasa kita. Jamin. Dia saya jamin. Jamin. Jamin tu bukan ni sebenarnya Arab, tapi dia liung ikut tu. Baru mari tempat kita dalam bahasa kita. Kau ni perkataan ni lah. Tapi kadang-kadang itulah orang tidak tahu hubungan tu. Dia tidak mari terus. Dia mari kona. Liung kot lain dulu kata. Dia dijamin oleh Allah. Jamin ke apa? Sama ada kalau mati tu jamin terus masuk syurga. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Terus masuk syurga. Itu kelebihannya. Maknanya ada orang ni tidak terus masuk syurga. Ada hak terus masuk syurga. Jadi masuk syurga ni masuk syurga lagu mana? Itu kemuskilannya. Tidak kata masuk syurga lepas esok, lepas pada masa ke apa tu, kira-kira bercara ke apa situ, banyak lagi kena lalu ke neraka Jahannam. Wa in minkum illa wariduha, kena lalu aku tu sirat ke apa tu, tak lalu lagi lagu mana masuk syurga. Itu kemuskilannya. Jadi jawapan yang mudahnya iaitu ruh kita masuk dulu. Ruh saja, bukan dengan tubuh. Tubuh dah lagi. Ruh saja pun sudah hidup dah, suka dah, tak ada talag apa dah. Ruh saja. Serupa dengan kita dalam dunia ni, kalau ada tubuh saja tak jadi. Duk terletas itu, orang mati lah ke mana? Boleh buat apa? Tak ada apa. Dia kena ada ruh. Bila ada ruh, barulah boleh bergerak, barulah boleh menikmati sesuatu, barulah boleh segala-galanya lah. Dia kena ada ruh. Itu masalah istilah lah. Ada kata ruh, ada kata adalah tubuh kita ni, ada kata bukan ruh. Hak sebenarnya nafs adalah tubuh kita ni, ataupun nasamah orang panggil. Ruh tu duduk lain, cuma dia ada hubungan, ada kontak dengan tubuh kita dan nafs kita. Sebab itu dalam Quran tak ada satu pun sebut kalau Tuhan cabut ruh ke apa, tak ada. Dia sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs dia sebut. Tak ada. Dalam hadis ada, dalam Quran. Dalam Quran sebut mati-mati dia berkait dengan nafs, bukan dengan ruh. Ramailah ulama-ulama yang berpendapat sebenarnya, termasuk Imam Ghazali, ruh tu bukan dalam tubuh kita, duduk lain, tapi dia ada hubungan dengan kita, ada hubungan dengan kita. Jadi hak mati, bila kata mati tu keluar nafs tadi tu. Nafs tu tidak pergi dalam syurga. Hak pergi dalam syurganya ruh. Ruh tu hak kita dah lah. Sebab kita dah lah. Sebab kita ketika mimpi,
Kita tengok kita kan dalam mimpi pergi mana. Seronok lah, suka lah, makan sedap lah. Siapa dia yang makan? Kita duduk atas katil tu, atas lembek tu. Kan kita nampak tu betul-betul kita kan? Itulah roh. Lagu tu lah. Jadi di alam tu kita berasa betul-betul serupa dengan hidup ni. Ketika kita mimpi tu kita tidak sedar yang kita tidur, yang kita hidup. Dah, kita rasa yang ledah waktu tu. Begitulah mana keadaan hak dalam hadis berapa banyak ni sebut masuk lalu dalam syurga kata dia. Sahabat-sahabat ni aku tengok duduk dalam syurga, hak mati syahid tu. Dia sebut duduk dalam syurga tu. Duduk dalam syurga lagu mana? Jadi nama tu kira-kiranya bila mahsyar esok tak ada gapo kau. Tak ada kau situ tu. Dah masuk dah. Kau lagu mana? Lepas tu dalam hadis berapa banyak pula. Dia sendiri, Nabi sendiri dengan sahabat-sahabat bangkit di pada mahsyar tu lagu mana? Sebab itulah kalau kita faham saat ni selesai. Jadi hak lepas esok selesai semua tu barulah gabungan tiga. Gabungan tiga. Ruh, nafs dan jisim kita. Tubuh kita. Tubuh ni hak mendapat balasan esok tu tubuh ni, bukan tubuh lain. Tubuh ni. Tapi sementara tu hak dalam surga tu ruh. Ruh tu kepada tu dia berasa sempurna dah. Dia tak khabar apa. Yang dia tak ada jisim, tak ada gapo. Supaya kita mimpi tadi tu. Kita berasa betul-betul tu dah. Dan kita menikmati supaya kita sedar, tapi kita tak khabar. Yang sebenarnya tubuh kita tu terletak situ tu. Tak khabar. Begitulah keadaannya. Jadi hak sempurna benarnya bila selesai esok barulah masuk belaka. Masuk belaka. Hak ni, hak ada ni sekadar tu je. Sekadar ada jisim, ada nasamah atau nafs dalam tubuh, lepas tu ada kaitan dengan ruh tu. Setengah ulama, ialah ini pendapat. Setengah ulama kata hak ada dalam tubuh kita ni ruh dah. Tak apalah itu masing-masing lah. Tapi ruh tu pergi ke mana? Bila mati. Persoalan yang sama juga. Dia kena terima juga. Hak dalam hadis ni kata masuk dalam syurga. Kena terima. Hak mana masuk? Tentu tidak tubuh dia duduk dalam kubur tu. Jadi gapo hak masuk? Kita boleh pahala ruh. Seperti mana kita dalam tidur kan, mana kita tak lagi. Boleh pergi belaka. Boleh pergi belaka. Tak naik kapal terbang pun boleh. Siapa belaka mana? Dan kita nampak betul-betul kita. Tak ada berasa kurang apa-apa. Kalau nak berasa kurang, nak sedar pun bila kita sedar, baru khabar duduk atas lembek, atas katil. Kalau tak sedar, tak berasa. Begitulah keadaannya, nikmat kau, azab kau, memang berasa sungguh. Dia berasa sebab tubuh dia dah berasa. Padahalnya lagu lain. Begitulah keadaannya. Tak apalah, masuk surga. Atau Allah SWT mengembalikan dia. Kalau katakanlah pergi perang, tak mati, baliklah. Balik tu bawa ke apa? Bawa bersama-sama dengan pahala yang diperolehinya dan ghanimah, harta rampasan perang yang diperolehinya. Itu Tuhan bui. Tuhan bui kalau dalam dunia pahala. Tidak kata mati syahid saja je, hak bolehnya lebihnya. Tak mati pun lebih juga. Boleh pahala. Kalau tak boleh ghanimah, kalau boleh ghanimah, pahala pun boleh, ghanimah pun boleh juga. Ghanimah tu harta rampasan perang lah. Ini kelebihannya. Hak ni hak nombor satu. Nabi sebut hak ni mula-mula. Sebab hak ni lah hak nyata benarnya. Hak pahala dia tu memang lebih sungguh. Yang kedua, iaitu orang yang pergi ke masjid. Agak-agak sikit tadi. Agak-agak pun dapat pahala. Lagu tu juga zahirnya dia sebutkan supaya hak tadi juga. Tapi jangan kita anggap supaya hak tadi tu supaya betul-betul. Supaya kata tadi lah, dia dapat hadiah jenis kita kata duit. Tapi jangan ingat duit ni sama nilai dia. Walaupun sama-sama kertas, tapi nilai dia tidak sama. Duit satu negeri dengan satu negeri yang lain pun tidak sama. Duit dalam negeri yang sama pun nilai dia tidak sama. Sejuta mana sama dengan satu? Tak sama. Tapi dia sebut jenis tu juga, menunjukkan
lebihlah, ada istimewanya, ada fadilat pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Ia dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Sehingga kalau dia mati, tu dimasukkan ke dalam syurga. Ataupun dia mendapat, dia kembali dengan membawa bersama-sama dengan dia apa yang diperolehinya berupa pahala dan ghanimah. Hak itulah yang dia wakliknya. Kalau tak mati, mana pahala dia besar. Pergi ke masjid ni, pahala dia besar dan istimewa. Bismillah. Itu yang kedua. Jadi pahala dapat juga. Ghanimah, tak akan pergi ke masjid dapat ghanimah. Tak ada ghanimah masjid. Dia sebut mana keuntungan. Keuntungan kepada dia. Mana? Kita mari ngaji masjid. Jadi mari ngaji masjid ni, tidak nanti dia kata pergi sembahyang baru boleh pahala ni. Mari ke masjid. Jadi ada kelebihan masjid tu sendiri. Kalau kita buat sebagai tempat ngaji pun dia ada kelebihan. Pasal apa? Orang pergi ngaji tu bukan dia dapat ilmu saja. Kalau dia niat iktikaf, dapat pula suku pun. Berbeza dengan kalau tempat lain. Kalau tempat lain dia dapat gitu lah. Kalau hak ni pergi masjid dapat pahala dan ghanimah. Apa dia ghanimah? Dapat ilmu, misalnya kita kata dapat ilmu. Apa kata kalau ada orang buat makanan kau gapo kau, tu ghanimah juga. Bukan pasal perang, tapi dia sebut ghanimah. Mana suatu yang kita tak perlu bayar, dapat dengan percuma. Disebut sebagai ghanimah di sini. Kalau nak kira bukan rampasan perang. Rampasan perang tu hak perang, hak mula-mula tadi, hak tu hak sungguhnya. Jadi sini maksud ghanimah tu apa-apa yang kita perolehilah di masjid. Selain daripada pahala, kita boleh lagi gapo dia. Kalau kita pergi ngaji, boleh ilmu. Kalau ada kebetulan orang buat makan, kita boleh makan. Tidak kata di masjid ni tak boleh makan. Dosa kau, salah kau, kurang pahala kau dengan sebab pergi masjid tu jadi kurang pahala dengan sebab kita makan. Tak ada. Tak ada kurang pahala. Pahala dapat, dan hak kita makan tadi pun dapat. Kenyang pun dapat juga. Begitulah. Jadi hadis ini menggalakkan orang tu pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Inilah caranya. Antaranya disebut mana kalau mati masuk syurga. Masuk syurga. Jadi besar tu pahala tu. Kalau pergi ke masjid, mati di masjid. Ada orang kan mati tengah sembahyang lah. Itu molek. Molek satu cara mati yang lebih. Sebab apa dia termasuk dalam hadis ni. Hadis ni tak ada sebut kata sembahyang pun, mati tengah sembahyang tak ada. Asal pergi ke masjid. Apa kalau pergi ke masjid patut sembahyang pula, lagilah lebih comel lagilah. Mengikut zahir itulah. Tapi kita berdasarkan zahir lah, kita boleh kata secara umum gitulah. Nak yakin bahawa mesti dah dia ni molek di sisi Allah, tak boleh. Dari segi akidahnya kita ahli sunnah wal jamaah tidak ajab gitu. Nabi SAW tak ajab gitu. Cuma secara umum kita boleh kata berdasarkan oleh kerana ada hadis, iyalah. Tapi kita nak pastikan setiap orang lagu tu mesti lagu tu, tak boleh. Dan kita nak kata orang tu, orang yang berkenaan tu, dia mesti dah masuk syurga. Kita tak tahu lagi sebenarnya di sisi Allah. Tapi berdasarkan Nabi raya secara umum tu, mudah-mudahan sekadar tu je. Kita kena kata secara tu, tak boleh lebih daripada tu. Sebab Nabi SAW beberapa kali marah kepada sahabat-sahabat dia kalau kata betul lah dia jadi ahli syurga selalu dia marah. Mutahum mana? Dia kata selalu mutahum mana? Beberapa, bukan sekali dua lah, banyak kali. Jadi daripada situlah ulama-ulama kita membuat kesimpulan tentang seseorang ni, hak selepas mati di sisi Allah tak ada siapa dia tahu. Cuma secara umumnya kita kata dia Islam,
Buat cara Islam hak Nabi sebut secara umumnya gitu je lah. Nak pasti, nak yakin, kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebelum dia nak mati itulah ke mana. Takut syaitan, Tuhan uji dia, mari pada ketika itu dia sembah syaitan. Dia sembah berhala pada masa tu. Tak jadi dah. Ataupun dia murtad, kita tak tahu. Wal'iyadzubillah, kita tak tahu pada masa tu. Tak ada siapa dia tahu. Orang tahu sahih. Jadi hukum dunianya, dia kebumikan, dia diuruskan jenazah dia mengikut cara Islam lah. Tapi hak sebenar tu Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Dan yang ketiganya, orang yang masuk ke rumahnya dengan selamat sejahtera, dia juga dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dijamin begitu saja, tak ada sebut dijamin tu masuk syurga tu, dijamin tu dia dapat pahala, dia dapat ghanimah, tak ada. Dijamin saja. Tapi ke mana-mana pun lebih lah, lebih juga. Sebab Tuhan jamin. Kalau Tuhan jamin ni, jamin Allah molek lah, takkanlah Allah kata molek. Tapi apa makna masuk ke dalam rumah dia dengan selamat sejahtera tu? Apa makna? Dengan salam. Jadi macam-macam pendapat ulama. Ada yang kata masuk dalam rumah dia, kalau tak ada orang, dia kata assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semua Nabi ajar. Semua Nabi ajar. Kalau tak ada orang, kalau ada orang, beri salam. Assalamualaikum. Masuk tu dengan beri salam. Jadi Tuhan jamin gitu mana? Dah tu, itu kelebihan dia. Satu. Yang kedua, maksud salam di sini bukan masuk dengan beri salam tadi tu. Masuk dengan selamat sejahtera ni, dia tu sejahtera. Dia tu selamat daripada diganggu oleh orang lain, dan orang lain juga sejahtera, selamat daripada gangguan dia. Gitu. Mana orang yang kalau dia masuk dalam rumah dia tu, orang lain selamat daripada dia. Dia dengan sedar masuk ni, aku masuk ni untuk apa? Kalau aku duduk luar, duduk buas saja, kau duduk mengopak, duduk mengutuk orang je, baik aku masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah tak ada jumpa dengan siapa-siapa. Selamat dah orang daripada kejahatan kita. Kita duduk di luar pun kadang-kadang gitu juga. Kita tak kata orang, orang kata kita. Kena kata. Kalau kena kata tu, kalau kita dengar, sakit hati kat lah. Merah cuping telinga lah. Kalau kita dengar nak marah. Jadi tak selamat. Tempat yang paling selamatnya, kalau dalam dunia ni, untuk seseorang tu dalam rumah dia lah. Tempat tinggal dia lah kira-kiranya. Kalau di rumah pun tak selamat juga, itu orang panggil negeri huru-hara dah lah lagu tu. Kalau tidak huru-hara kat dalam keadaan aman ni, tempat yang paling selamat rumah lah. Jadi kalau dengan niat macam tu kita masuk dalam rumah, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan niat tu, dengan niat nak menyelamatkan orang daripada kejahatan kita, dan kita juga terselamat daripada kejahatan orang lain. Dengan maksud tu masuk dalam rumah. Itu orang yang dijamin oleh Allah untuk memberikan kelebihan dan kebaikan untuk dia. Gitulah. Jadi dia kena ada lah, dia kena ada kesedaran tu. Bukan masuk saja gitu selamat. Ada. Tidak begitu maksud dia. Jadi hadis ni adalah hadis yang sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam lain-lain pun ada hadis ni. Jadi hendak sebut sebenarnya kelebihan orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah. Tu dalam bab ni ada kaitan sebenarnya. Ada hak tu, jaminan itu masuk syurga terus, atau kembali dengan membawa pahala dan ghanimah. Hak tu hak sebenarnya. Ada pun hak pergi ke masjid tadi bunyi sama juga, pahala dan ghanimah juga, tapi bukan ghanimah hak sebenar. Cuma dapat keuntungan tu, dapat benda free, percuma, gitu saja. Bukan termasuk dalam ghanimah sebenar. Ghanimah sebenar ni perang barulah ghanimah, dapat ghanimah. Tapi disebut serupa. Itu kelebihan tu. Kelebihan besar tu. Dan yang ketiga, masuk ke rumah dengan selamat sejahtera. Seperti tadilah.
Babun fi fadli man qatala kafiran. Ini bab kelebihan orang yang bunuh orang kafir. Jadi bunuh orang kafir ni ada kelebihan juga. Kafir lagu mana? Jangan dibunuh kok sih. Kafir musta'min tak boleh, kafir muahid tak boleh, kafir zimmi tak boleh. Tak boleh. Hak bolehnya maksud sini bunuh ni ada kelebihan ni kafir harbi. Kafir harbi. Kena boleh faham molek tu. Kalau tidak orang kafir dia jadi takut pada agama Islam ni. Lah ni zaman Islamofobia orang panggil. Orang takut ke Islam. Islam ni pasal apa? Digambarkan tak molek lah. Digambarkan tak molek. Sebab apa? Banyak orang hak tak faham. Dia sebarkan benda tu, dia tak suka kepada Islam, dia tidak Islam, dia tak sendiri pun tak faham. Lepas tu dia duduk sebut macam-macam. Itu satu perkara, satu hal. Satu lagi kemungkinan kan orang Islam sendiri dia tu tak mengaji, tak pandai. Jadi dia tak boleh royak. Kalau dia saing orang kafir kata tengok Islam dia teruk gini, dia tak boleh jawab. Ni tengok Nabi sendiri kata ni kelebihan orang bunuh orang kafir. Jadi kafir, aku kafir, jadi mu kalau bunuh aku teruk dah mana gitu. Dia jadi takut pada orang Islam. Kita senyap tak boleh jawab. Moga sungguh nampak tu ya Allah tu. Tak kena gaya kita sendiri jadi keliru. Sebab itulah kalau tak ada ilmu boleh jadi macam-macam lah. Tapi kalau tak mengaji, kita faham. Maksud kafir ni tak boleh kita. Tidak kafir hak tadi. Kafir harbi sahaja hak boleh lagu ni. Jadi kafir-kafir lain kita kena jaga. Kena jaga mereka tu. Kena jaga harta benda dia. Semua orang Islam lah, dari segi kehormatan dia tak boleh, kena jaga. Lebih-lebih lagi kita kata orang kafir ni jadi mencemarkan nama baik agama Islam. Mana kena tunjuk akhlak orang Islam tu betul-betul dengan orang kafir ni. Sebab apa? Kalau tidak dia jadi jauh daripada Islam. Mungkin tak saya masuk Islam, perangai orang Islam yang teruk. Dia ingat kalau lagu tu ajaran Islam. Padahalnya itu perangai peribadi dia je. Tu takutnya. Jadi Tuhan akan tanya kita esok, apa yang orang kafir ni tak masuk Islam, mau duduk di zaman tu. Dia ada juga zaman tu sekali dengan mu, apa dia tak masuk Islam. Kalau jadi sebab kita ni tak berat benar. Jadi di sini maksudnya kafir harbi. Sebab berhubung dengan kafir-kafir hak lain gitu gini, zimmi ke apa ni, banyak sekali hadis Nabi SAW suruh jaga. Dan kalau tidak jaga, Nabi SAW marah. Dia tidak suka. Bahkan saya dia kata fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah. Aku akan duduk alik orang kafir lawan orang tu depan Allah SWT. Dalam mahkamah lah kita kata Nabi macam kita kata jadi peguam, bela balik dia. Bukan duduk alik kita. Bukan duduk alik orang Islam tak. Duduk alik orang kafir. Dalam mahkamah Allah SWT esok dia duduk alik orang kafir tu menentang kita. Apa yang kita buat gini-gini. Jadi tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Berhubung dengan orang kafir ni, kalau dia tu tidak, orang kata lapar darah kita, jangan. Kena beringat. Kalau hak harbi ni makna dia lapar darah kita. Jadi badidah lah. Badidah. Kelebihannya riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkumpul dalam neraka orang kafir dan pembunuhnya selama-lamanya. Sama sekali tidak akan duduk sekali, tidak akan berkumpul satu orang kafir dengan pembunuhnya. Satu orang, kau ramah, kau tak kira lah maknanya. Dia tidak duduk sekali. Itu kelebihannya. Jadi kalau kita kata tempat orang kafir ni mana? Neraka lah. Bila orang kafir masuk neraka, Nabi kata tidak berkumpul. Mana orang Islam yang bunuh orang kafir ni tak masuk neraka lah. Kalau masuk neraka jadi berkumpul. Mereka duduk di tempat yang sama. Itu kelebihan. Dan kalau tidak masuk neraka, duduk mana? Tak ada lain dah, syurga lah. Secara tidak langsung beri makna orang yang bunuh orang kafir ni, maksudnya kafir harbi itu, jadi ahli syurga. Dijamin ahli syurga. Sebab apa? Dia tak masuk neraka.
Kalau masuk neraka jadi berkumpul di tempat yang sama pula dengan orang kafir. Sedangkan Nabi kata sekali-kali tidak. Bila sekali-kali tidak masuk syurga. Itu kelebihannya. Lepas tu dia yang jadi bunuh orang kafir tu, kalau dia tidak bunuh, kafir tu bunuh dia tu. Keadaan lagu tu. Keadaan lagu tu muka kafir harbi. Muka kafir harbi. Ada beberapa ulama selain daripada yang kita sebut tadi, dalam kitab ni ada sebut, ada beberapa makna. Dia kata ini khusus dengan orang yang bunuh orang kafir dalam jihad sahaja. Ni dalam jihad sahaja. Jadi kalau tidak jihad tak boleh. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah. Kelebihan berperang dengan orang kafir. Sebab apa? Sebab bila dia pergi, dia bunuh tu, dia pergi perang tu, perbuatan dia tu menghapuskan dosa dia. Menghapuskan dosa dia. Jadi sehingga tidak ada sebab lagi untuk dia diseksa oleh Allah SWT. Tak ada sebab. Jadi kira-kiranya pahala pergi berjihad ni besar, menghapuskan sekalian dosa. Jadi sehingga Allah SWT tak ada sebab untuk nak seksa dia dalam neraka. Jadi tempat dia je sesuai dengan dia, hanya syurga saja. Itu satu. Yang kedua, orang yang bunuh orang kafir dengan niat yang tertentu. Niat yang khusus. Bukan bunuh saja gitu tak. Niat yang betul lah, mengikut cara hak Nabi ajar untuk menegakkan Islam. Niat khusus tu. Walaupun tidak dalam perang. Sebab ada juga zaman Nabi dulu tidak dalam perang. Nabi suruh sahabat dia pergi bunuh orang kafir, ada. Suruh pergi bunuh. Jadi tidak perang. Jadi pergi itu dengan sebab Nabi kena. Itu niat yang khusus. Boleh juga, sama juga. Tidak nanti dalam perang. Ataupun dalam keadaan khusus. Dalam keadaan khusus. Bukan semua keadaan lah. Keadaan khusus. Ini maksud dia sini. Ada juga ulama mengatakan, kalau dia ni ada banyak dosa lah, tapi dengan sebab dia bunuh orang kafir, dia dapat kelebihan. Dan dalam hadis disebut dia tak berkumpul di satu tempat, maknanya tak masuk neraka. Jadi hukuman dia kena terima juga, masih ada lagi. Katakanlah kalau kesalahan dia tu banyak, dia hukum di tempat lain, bukan di neraka maksudnya. Sebab dalam neraka tak berkumpul. Orang kafir dengan pembunuhnya tak berkumpul dalam neraka. Jadi kalau ada juga menghapuskan dosa dia tu tak memadai lah, katakanlah ada lagi, banyak lagi dosa, dia akan dihukum di lain. Dihukum di mana? Di pada mahsyar ke? Lambat sikit masuk syurga pada orang lain. Atau setengah-setengah ulama kata di A'raf ke? Satu kawasan di antara syurga dengan neraka tu. Duduk situ. Nak kata masuk neraka tu tak, sebab neraka tu tempat orang kafir. Dia tak masuk situ. Ataupun maksud hadis ni, ada juga ulama katakan boleh jadi dia masuk neraka juga, tapi neraka tu banyak kawasan. Ada kawasan yang khusus dengan orang kafir. Orang hak dia bunuh tu pasal dia lawan orang Islam, maknanya musuh Islam sungguh lah. Bukan kafir saja gitu. Hak tak faham gitu tak. Kafir hak lawan Islam. Jadi dia duduk dalam neraka yang khusus dengan dia. Hak ni duduk juga dalam neraka lain, tempat lain. Tidak berkumpul tu di tempat yang sama dalam neraka. Jadi sebabnya neraka untuk orang kafir ni lagu lain maksud dia je, keadaan dia. Neraka itu untuk menghina dia, untuk menyeksa dia betul-betul. Adapun neraka untuk orang Islam ni, dia hakikatnya bukan untuk menghina, tetapi untuk membersihkannya, melayakkannya masuk ke dalam syurga. Untuk maksud yang sesuai dengan syurga. Sebab kita kata tukang mah sembur api kepada mah tu. Jadi maksudnya nak menyeksa mah tu kau? Tidak. Nak membersihkan emas supaya layak dipakai oleh manusia di tubuh dia. Baru layak. Bila tidak ada daki-daki, tidak ada bahan-bahan lain yang duduk melekat di dia tu, tak comel, tidak berkilat. Jadi dengan maksud tu, supaya juga orang Islam ni pun kalau masuk neraka hak ni lah.
dia tidak masuk neraka tempat orang kafir itu, tempat yang menghinakannya. Tapi tempat lain untuk pembersihan dia, untuk penyucian dia. Bila sampai satu masa dia sudah layak dengan syurga, ni waktu begitu. Jadi neraka hak tempat orang kafir khusus itu tak ada. Itu dia tak masuk di situ. Tak masuk situ tu pun satu kelebihan dah sebenarnya. Tak masuk situ. Maknanya kalau mengikut pendapat ni boleh jadi ada juga orang Islam tu masuk tempat hak orang kafir tu kena seksa, boleh jadi juga. Berdasarkan pendapat ni lah. Wallahu a'lam. Sebenarnya tak tahu. Babun fi hurmati nisa'il mujahidin. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.